Hai semua, kita masih lagi di dalam topik sistem pengimejan digital untuk kuliah yang kedua. Untuk kuliah kali ini, saya akan terangkan berkaitan dengan sistem pengimejan digital untuk modaliti-modaliti berikut, iaitu radiografi berkomputer, CR, digital radiografi, DR, tomografi berkomputer, CT scan, pengimejan magnetic resonance MRI, pengimejan perubatan nuklear, lebih kepada kamera gamma, pengimejan ultrabunyi atau ultrasound digital, fluorografi dan digital subtraction angiography. Untuk radiografi berkomputer, ia menggunakan peralatan yang sama dengan radiografi konvensional, tetapi menggantikan filem kepada satu plate pengimejan. Yang juga diletakkan di perumah plate di dalam kaset. So, dia tetap ada kaset khas lah, walaupun dia tak sama dengan radiografi konvensional. Plate pengimejan ini diperbuat daripada bahan yang dikenali sebagai barium fluorohalide. Pendedahan adalah dilakukan sama seperti pengimejan konvensional. Saya tahu yang ini anda semua sudah ada pengalaman mengendalikan mesin CR. So, saya rasa tak ada masalah lah untuk awak semua tahu bagaimana teori di sebalik radiografi berkomputer. Kita pergi kepada plate pengimejan yang berada dalam kaset. Dia punya binaan dia. Ini ada layer-layer. Dia ada protective layer, phosphor layer, crystal, reflective layer, conduction layer, support layer, backing layer dan barcode label. Ini adalah structure of imaging plate. So, plate pengimejan dalam kaset didedahkan kepada sinar X. So, ini adalah proses kerja proses kerja CR. Pertama, plate pengimejan dalam kaset didedahkan kepada sinar X. Fosfor menyimpan tenaga yang diserap dari beam X, sinar X untuk bentuk imej pendam. Selepas dedahan, kaset dihantar ke unit pembaca CR. Kemudian plate pengimejan akan dibaca oleh satu alur laser helium neon pada pengibas CR. So, mulanya kita perlu dedahkan kaset kepada sinar X lah. Ini adalah prosedur pengimejan pesakit lah. Kemudian apa yang jadi kepada sinar X tersebut, dia sama saja macam kaset konvensional, di mana fosfor akan simpan energi yang diserap dari X-ray tersebut. Kemudian cahaya laser akan menguji tenaga yang terperangkap pada plate pengimejan tersebut. Kalau kita tengok dekat sini, kan bahagian gambar ni, cahaya nampak akan terhasil dan dibebaskan dari plate. Kecahayaan cahaya berkadar langsung dengan dedahan sinar X. Cahaya yang dibebaskan tadi akan dikuburkan di light guide. Ni ada light guide dekat sini, you nampak kan? Ada light guide di gambar ni. Cahaya dipandu ke PMT, photo multiplier tube, untuk hasilkan isyarat elektrik. Apa yang jadi kemudian, kita tengok. So, isyarat elektrik akan didigitalkan dan disimpan dalam CPU. So, plate kemudian, plate yang tadi tu, plate di sini, kemudian didedahkan dengan cahaya putih untuk memadamkan sisa-sisa imej pendam. So, plate kemudian boleh digunakan semula. So, inilah cara di mana proses kerja CR. Kelebihan CR pula ialah, pertama, ia akan kurangkan kos filem lah. Kurangkan penerakan disebabkan prosesor. Sebelum ni kalau konvensional kita guna prosesor. So, kalau kita guna CR, maka kita kurangkan penggunaan kos filem, di mana kalau kita guna CR pun kita boleh buat enhance ataupun editing pada image yang telah kita ambil. Kemudian kita kurangkan kos penyimpanan filem. Kerana image disimpan dalam bentuk digital. Kurangkan pengambilan semula image. Sebab kita boleh buat editing atau boleh enhance atau kita boleh memanipulasikan imej tersebut. Maka tak adalah
kita boleh kurangkan pengambilan semula imej lah. Jadi boleh mengurangkan dos kepada pesakit. Okey. Memperoleh imej adalah lebih menjimatkan masa. Okey, pemperolehan imej adalah lebih menjimatkan masa. Imej boleh dilihat kurang dari 15 saat selepas dedahan dilakukan. Okey, imej juga boleh dilihat semula atau dimasukkan terus ke sistem PACS. Okey, ada sesetengah jabatan dah ada siap-siap sistem PACS, so dia akan masuk ke dalam sistem PACS lah. Kan dia terus masuk melalui HIS ataupun hospital information system ya, ataupun HIS, ataupun dia panggil radiology information system. Manakala kekurangan CR pula ialah operator mungkin tidak peduli dengan dedahan pesakit kerana boleh dimanipulasi. So contohnya juru X-ray kurang alert dengan faktor-faktor dedahan yang diberikan kepada pesakit. Biasanya pada CR tu dia ada sudah settingkan siap-siap untuk chest X-ray berapa, untuk abdomen berapa dan sebagainya. Untuk pasien kurus, untuk pasien yang berisi pun ada siap-siap setting kan. So bermakna kurang skill berkaitan dengan faktor dedahan pesakit. Kedua, kos tinggi untuk permulaan pembinaan CR. So tapi sekarang ni masalah tu tidak timbul lah sebab kebanyakan hospital pun dan klinik-klinik sudah ada CR. Okay, plat pengimejan adalah sangat mahal untuk diganti atau diperbaiki jika ia mengalami kerosakan. Okey, seterusnya kita pergi kepada digital radiografi. DR atau digital radiografi tidak menggunakan kaset dan plat pengimejan tetapi menggunakan detektor panel lepe yang dipasang terus dalam baki. Okey, kita tengok gambar ni. So ini adalah detektor panel lepe. Okey. Detektor panel lepe ini terdiri daripada detektor panel lepe terus dan detektor panel lepe tidak terus. So ini you all pun dah biasa guna. Ada kebanyakan hospital pun dah mempunyai digital radiografi. Ini adalah binaan detektor panel lepe. Okey, dia ada detektor panel lepe tidak terus. Okey, dia ada scintillator iaitu cesium iodide. Manakala detektor panel lepe terus dia mempunyai lapisan selenium. Okey, ini adalah perbezaan antara detektor panel lepe tidak terus dan detektor panel lepe terus. Okey, di bawah ini adalah satu gambar rajah blok proses kerja DR. Okey, so kalau sekiranya diminta untuk buat gambar rajah blok, you all perlu buat seperti gambar rajah ini ya. So kalau di sini kita tengok X-ray tube, patient dan imaging plate ni, ini adalah proses kerja DR. So selepas exposure dilakukan, signal cahaya dari imaging plate akan pergi ke image reader unit. So di dalam image reader unit terdiri daripada light guide dan PMT. Dia punya proses adalah lebih kurang sama dengan konvensional. Proses dia adalah lebih kurang sama dengan CR, tetapi bezanya CR menggunakan kaset khas, tetapi ini terus direct daripada imaging plate. Signal dia terus direct dari imaging plate pergi ke image reader unit ya. So untuk gambar rajah blok modality digital, dia perlu ada keyword dia. Okey, kat sini dia perlu ada ADC dan dia perlu ada DAC. Di mana kita perlu letak di ADC. Okey, kalau contohnya di DR ni kalau tengok, so daripada image reader akan signal daripada image reader adalah signal analog. So macam mana dia hendak display dalam bentuk digital pada monitor, so dia perlu ada ADC untuk tukar. Okey, ADC analog digital converter. Okey, daripada signal analog dari image reader unit, kita gunakan ADC untuk tukar kepada dalam bentuk digital dan kemudian signal tersebut dihantar ke signal digital akan dihantar ke CPU ya. CPU itu imaging processing computer atau data storage. Okay, daripada sini dia akan diproses untuk display pada TV monitor dan juga akan disimpan pada optical disk data storage lah. Okey.
ataupun dia akan terus pergi disimpan terus di PAX. Apabila signal daripada CPU ini dihantar ke DAC, maknanya digital ni, signal digital akan bertukar menjadi analog, kemudian akan dihantar ke laser imager, kemudian laser imager akan cetak filem tersebut atau proses filem tersebut menjadi hard copy. Okey. Ini adalah proses kerja digital radiografi. Tomografi berkomputer CT scan. Tomografi ialah teknik radiografi digunakan untuk dapatkan keratan bahagian tubuh. Okay, istilah teknologi tomografi termasuk CAT, Computer Axial Tomography, iaitu keratan tubuh axial, dan MPR, Multiplanar Reconstruction pula pembentukan semula sata. Okey, detektor digunakan untuk kesan alusinan X yang berinteraksi dengan tubuh pesakit, dan detektor yang digunakan dalam CT scan telah berkembang mengikut teknologi terkini. Okey, kalau kita tengok dekat sini, so ini adalah satu gambaran CT scan. Okey, di sini adalah tube X-ray dan bawah ini adalah detektor. So bagaimana ia boleh menjadikan satah ini sebagai satu keratan rentas yang boleh dipaparkan. So dia akan berputar, ya, maknanya untuk yang generasi ini tube X-ray dan detektor akan diputarkan. So dia akan dapat 360 keratan rentas lah, keseluruhan keratan rentas, satu keratan rentas pada sisi tertentu pada tubuh manusia. Okey, untuk CT scan dia ada beberapa fasa, ya. Untuk fasa pertama adalah fasa pengimbasan di mana beam X-ray dihalakan ke tubuh pesakit. Kemudian sinar X-ray yang berinteraksi dan menembusi tubuh pesakit dikesan oleh susunan-susunan detektor pada sekeliling gantry tadi. Okey, namun detektor ini tidak boleh memperolehi imej yang lengkap, hanya kesan imej dalam satu arah sahaja. So oleh itu, untuk dapatkan imej lengkap, tube X-ray perlu berpusing mengelilingi pesakit untuk hasilkan imej pada semua sudut. Okey, beberapa imej dalam view yang berbeza akan diambil dan disimpan ke dalam memori komputer. Jumlah masa pengimbasan adalah lebih kurang 1 hingga 15 saat. Okey, sekarang kita tengok bagaimanakah detektor dan tube X-ray ini menjalankan proses kerja dalam pengimbasan CT. A conventional X-ray uses a fixed tube that sends X-rays in only one direction, while a CT scanner uses a motorized X-ray source that shoots narrow beams of X-rays as it rotates around the patient. There are special digital X-ray detectors located directly opposite the X-ray source. As the X-ray passes through the patient, they are picked up by the detectors and transmitted to a computer. Fasa kedua pula ialah pembinaan imej atau image reconstruction. Ia dikendalikan sepenuhnya oleh sistem komputer. Ia adalah satu prosedur numerical ataupun digital. So, imej akan distrukturkan dengan menyusun piksel-piksel. Untuk piksel CT ini dikenali sebagai nombor CT, ya. Okay, nilai piksel adalah berdasarkan density tissue dan biasanya dikenali sebagai voxel pada sistem CT scan. Pembinaan imej memakan masa beberapa saat bergantung kepada kebolehan sistem itu sendiri. Okey, sekarang kita tengok bagaimanakah CT scan membuat pembinaan semula imej, ya. Image slices can either be displayed individually in two-dimensional form or stacked together to generate a three-dimensional image that can reveal abnormal structures or help the physician plan and monitor treatments. Okey, bagi fasa terakhir, penukaran imej digital kepada paparan video. Fasa terakhir ini adalah untuk memaparkan imej ke paparan video. So, penukaran ini dilakukan oleh DAC, okay, Digital Analog Converter. Okay, ini adalah lebih fokus kepada CRT monitor, di mana CRT monitor kita perlu tukarkan signal digital kepada signal analog untuk kita paparkan pada CRT monitor.
Okey, perhubungan antara piksel voxel, nilai nombor CT dan kekelabuan atau kecerahan pada paparan imej adalah ditentukan oleh tahap tertingkap dan kelebaran tertingkap lah yang dipilih oleh operator. Modaliti seterusnya adalah digital ultrasound. Ultrasound adalah satu modaliti yang menggunakan gelombang bunyi yang berfrekuensi tinggi 1 hingga 30 MHz ya. Pendengaran manusia hanya 20 hingga 20,000 Hz. Imbasan ultrasound perlu menggunakan alat yang dipanggil sebagai transducer. Okey, ini transducer. Transducer guna pantulan denyutan ultrasound dan modaliti ultrasound menggunakan pantulan denyutan ultrasound yang kita panggil gema atau echo dari pelbagai tisu untuk hasilkan imej struktur dalaman, mengetahui ketebalan dan kedalaman organ. Okey, interaksi antara gelombang bunyi dengan tisu itulah yang kita rekonstruk imej itu untuk menjadi imej di paparan monitor. Okey, proses kerja ultrasound, kalau kita tengok di sini, transducer dia menghantar ultrasound ke objek atau ke organ dalam tubuh manusia. Kemudian dia pantulkan gema atau kita panggil sebagai echo. Reflected wave ini kita panggil sebagai echo. Okey, transducer menghantar satu jaluran gelombang bunyi berfrekuensi tinggi ke dalam badan. Kemudian transducer akan mengesan gema atau echo yang terhasil daripada gelombang berkenaan berlanggar dengan struktur-struktur dalam badan. Okey, dia ambil signal pantulan tersebut. Jadi bunyi pantulan atau bunyi gema atau echo ini ditukar ke bentuk impas elektrik dan kemudian diproses bagi membentuk imej pada monitor. Imej yang dipantulkan diwakili oleh skala hitam dan putih. So, struktur yang berwarna putih mewakili pembalikan yang kuat atau echo yang kuat atau pantulan yang kuat, manakala struktur berwarna hitam menunjukkan pembalikan yang lemah atau pantulan gema yang lemah. So, kita tengok bagaimanakah secara ilustrasi video bagaimana proses kerja ultrasound berlaku ya. The heart of most ultrasound systems is a device called a transducer, which uses an array of piezoelectric crystals. A piezoelectric crystal vibrates when an electric signal is applied, producing high-frequency sound pressure waves, which we call ultrasound. More importantly, this type of crystal can also work in reverse. It can produce electrical signals when it detects high-frequency sound pressure waves. When a transducer directs ultrasound waves into the body, they pass right through the skin and into the internal anatomy. As the waves encounter tissues with different characteristics and densities, they produce echoes that reflect back to the piezoelectric crystal. This happens more than 1,000 times a second. Returning echoes are converted to electric signals, which a computer converts into points of brightness on the image, corresponding to the anatomic position and the strength of the reflecting echoes. A medical transducer contains a large array of crystals, which allow it to make a series of image lines that, together, form a complete image frame, called a sonogram. In addition, all the crystals are repeatedly activated many times in such a way that a complete image frame is formed around 20 times per second, so that real-time motion is displayed in the ultrasound image. So, apakah kegunaan ultrasound? Pertama, apabila ultrasound dipaparkan dalam mode A, okey, ia boleh digunakan untuk mengukur jarak organ. Okey, apabila transducer menghantar denyut ultrasound, masa yang diambil untuk memantulkan kembali denyutan atau untuk menerima reflected wave itu kembali akan menentukan jarak organ lah. So, mode A hanya boleh memaparkan maklumat satu dimensi. Okay. So, sekiranya echo itu, reflected wave itu kembali dengan cepat, maka hampirlah organ itu dengan transducer. Sekiranya kembali dengan jangka masa yang agak lama, maka organ itu mempunyai kedalaman yang lebih jauh. Macam tu ya. Bukan saja kedalaman sesuatu organ ataupun tisu, ultrasound juga boleh memaparkan keratan rentas organ tubuh dalam paparan dua dimensi. Okey.
Ni contoh gambar ni adalah gambar jantung, injap jantung. So kita boleh tengok paparan 2 dimensi keratan injap jantung. Okey. Ini dipanggil sebagai paparan mode B. Seterusnya paparan mode M adalah mode motioning, di mana kita boleh tengok sempadan objek yang sedang bergerak. Okey, contohnya dapat melihat keupayaan dinding jantung meregang dan mengecut dan mengira ketebalan dinding jantung tersebut. Okey, kalau kita tengok ini contoh sajalah. Okey, ini adalah dinding jantung. Okey, so kita boleh tengok ketebalan dinding jantung tersebut. Okey. Okey, untuk paparan mode Doppler pula, ia digunakan untuk memvisualkan pengaliran darah. Okey, contohnya jika terdapat VSD pada jantung, boleh mengukur isi padu darah yang mengalir pada lubang di septal ventricle. So kita boleh tahu sejauh mana kebocoran pada ventricle tersebut. Okey, kita boleh juga tahu darah yang tidak beroksigen yang masuk ke dalam ventricle. Jika boleh mengetahui ia juga boleh mengetahui tekanan pada kawasan tersebut. Okey, pressure. Magnetic resonance imaging. So, teknologi yang menggunakan magnet dan gelombang radio. So, dia ada dua teknologi lah. Dia menggunakan magnet dan gelombang radio. Teknik pengimejan yang berdasarkan sifat nukleus atom yang ditempatkan dalam bidang magnet dan bertindak dan dikawal oleh gelombang frekuensi radio. So kita letakkan tubuh manusia pada magnet field, kemudian kita kawal dengan gelombang frekuensi radio. So isyarat radio digunakan dan dikesan oleh komputer untuk menghasilkan imej keratan tomografi. Terdapat prosedur MRI yang juga menggunakan ejen kontras. Proses kerja MRI, pesakit diletakkan dalam pengaruh magnet. Proton hidrogen dalam tubuh pesakit akan berputar berada dalam keadaan sejajar dengan kekuatan magnet tersebut. Kemudian pesakit akan didedahkan kepada gelombang radio yang sama dengan frekuensi putaran proton hidrogen dan mengganggu proton hidrogen tersebut. Okey, apabila gelombang radio diberhentikan, proton hidrogen akan kembali dalam keadaan asal sejajar dengan kekuatan magnet. Semasa proton hidrogen hendak kembali kepada keadaan asal itu, ia membebaskan tenaga gelombang radio. Maka gelombang radio tersebut dikesan oleh detektor dan alat penerima menghantar isyarat analog ke ADC. Okay, so alat penerima gelombang radio ini akan menghantar isyarat analog kepada ADC. Kemudian data digital dihantar ke komputer, imej dan output komputer boleh disimpan dan ditayang. Okey, ini adalah proses kerja MRI. So kita boleh tengok video yang menunjukkan proses kerja MRI dengan lebih detail lagi ya. Is a medical imaging device commonly used to examine the soft tissues of the human body. Let's meet the machine. The key components are the magnet, radio waves, gradient, and a computer. Our bodies are made up of 60% water, and water is magnetic. Each of the billions of water molecules inside us consists of an oxygen atom bonded to 2 hydrogen atoms. We know it as H2O. Small parts of the hydrogen atoms act as tiny magnets and are very sensitive to magnetic fields. MRI stands for magnetic resonance imaging, and an MRI scanner is one of the main diagnostic tools that doctors use to examine inside our bodies. The first step in taking an MRI scan is to use a big magnet to produce a unified magnetic field around the patient. The gradient adjusts the magnetic field into smaller sections of different magnetic strengths to isolate specific body parts, for example, the brain. Normally,
The water molecules inside us are arranged randomly, but when we lie inside the magnetic field, most of our water molecules move at the same rhythm or frequency as the magnetic field. The ones that don't move along the magnetic field are called low-energy water molecules. To create an image of a body part, for example the brain, the machine focuses on the low-energy water molecules. Radio waves move at the same rhythm or frequency as the magnetic fields in an MRI machine. By sending radio waves that match or resonate with the magnetic field, the low-energy water molecules absorb the energy they need to move alongside the magnetic field. When the machine stops emitting radio waves, the water molecules that had just moved along the magnetic field release the energy they had absorbed and go back to their position. This movement is detected by the MRI machine, and the signal is sent to a powerful computer, which uses imaging software to translate the information into an image of the body. By taking images of the body in each section of the magnetic field, the machine produces a final three-dimensional image of the organ, which doctors can analyse to make a diagnosis. Pengimejan perubatan nuklear atau nuclear medicine. Pengimejan ini menggunakan kamera gamma dan bahan radioaktif atau radiofarmaceutical. Pesakit sebagai sumber dan kamera sebagai pengesan detektor dan pemapar. Maksud sumber di sini adalah sumber radiasi lah. Contohnya kalau X-ray konvensional, maksud saya untuk peralatan X-ray yang lain, tube X-ray adalah sebagai sumber radiasi. Dan dia ada satu detektor. Tetapi untuk kamera gamma, pesakit adalah sebagai sumber radiasi dan kamera adalah sebagai detektor. Mengapa pesakit dikatakan sebagai sumber radiasi? Kerana bahan radiofarmaceutical diberi kepada pesakit secara suntikan oral ataupun intravena. So radiofarmaceutical ni adalah satu ejen radioaktif yang dimasukkan ke dalam pesakit. Sinar gamma yang dipancarkan dari sumber radiofarmaceutical di dalam badan pesakit akan dikolimasikan oleh kolimeter dan dikesan oleh pengesan kamera gamma. Kemudian sinar gamma ditukar kepada cahaya. Isyarat cahaya ditukar kepada isyarat elektrik dan kemudian ditukar kepada isyarat digital untuk disalurkan ke komputer. So ini adalah peranan ADC. Imej yang diproses oleh komputer boleh ditayang dan dirakam. So sekarang kita boleh tengok video berkaitan dengan proses kerja sebuah gamma kamera. Modaliti seterusnya adalah fluorografi digital. Proses kerja fluorografi, tube X-ray akan mendedahkan sinar X ke pengaman imej untuk ditukar kepada cahaya. Proses kerja fluorografi ini adalah sama je dengan kuliah kita pada semester lepas berkaitan dengan fluorografi.
Okey. Kemudian pengamat imej akan mengamatkan imej dan menghantar ke fosfor output dalam bentuk cahaya, dan cahaya akan dihantar ke sistem kantar tandem. So ini kantar tandem lah. Okey, boleh recall balik kelas saya yang lepas berkaitan dengan fluorografi. Kantar tandem akan memantulkan 10% hingga 25% cahaya ke TV kamera dan 75% hingga 90% ke kamera sini. DV kamera akan menerima cahaya dan menukarkan ke bentuk signal video. Okey, signal video akan dihantar ke ADC untuk didigitalkan. Okey, maklumat akan disimpan dalam CPU. Imej yang telah diproses oleh komputer boleh ditayang dan dirakam. Okey. Okey, untuk DSA atau Digital Subtraction Angiography, sama seperti proses fluorografi digital, okay, tetapi dia punya maklumat imej yang diterima oleh komputer akan disubtraksikan. Okay. Teori subtraksi ini pun saya dah ajar pada semester lepas dalam kuliah duplikasi dan subtraksi. Ya. Selepas itu akan dihantar ke DAC sebelum dipaparkan ke atas skrin TV monitor. Okey, sampai di sini sahaja topik sistem pengimejan digital. So, ia lebih memfokuskan kepada modaliti-modaliti digital dan kaedah penukaran signal analog kepada digital dan signal digital kepada analog. So, untuk gambar rajah blok, komponen ADC dan DAC ini sangat memberi peranan penting untuk diletakkan pada proses kerja satu gambar rajah blok sesebuah modaliti. Okey, itu sahaja. Terima kasih semua.